Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita dapat meneruskan mustalah al-mabahisul rabi' ahwalur ruwat berkaitan dengan keadaan perawi. Perbahasan berkaitan dengan ilmu jarah wa ta'dil ni telah ada pada zaman sahabat dan tabi'i. Walau bagaimanapun perawinya siqah dan jujur dapat dikenal pasti, masih belum ramai kalangan perawi yang ditajrihkan ataupun yang dicacatkan. Pada abad yang kedua Hijrah muncul perawi yang lemah. Hal tersebut berlaku kurang wujudnya perawi yang tidak adil dan tidak dobit. Sebagai contohnya, mereka telah mencipta hadis mursal sedangkan ia asalnya bukan hadis mursal, atau juga perawi yang mencipta hadis marfu', iaitu mereka sengaja menyadarkan kepada Rasulullah sedangkan ia adalah kata-kata sahabat dan sepatutnya dipanggil hadis mauquf. Dan bila masuk abad yang ketiga Hijrah pula, lahirlah ahli hadis yang bertindak menyusun kitab yang berkaitan dengan jarah dan takdir secara khusus. Mereka membahaskan berkaitan dengan kecacatan dan keadilan perawi hadis. Antara tokoh-tokoh hadis yang membahaskan mengenai ilmu jarah dan takdir ini seperti Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hamba, Muhammad bin Sa'ad, Ali bin Al-Madini, Imam Bukhari, Abu Hatim, Abu Daud dan lain-lain lagi lah. Dan dalam perbahasan ini kita akan menerangkan ciri-ciri perawi dari sudut takdir dan tajrih. Takdir huwa hukmu bi'adalati rawi wa ja'alahu mawsuqan bihi taqabbulu riwayatihi. Takdir ialah menetapkan seorang perawi itu adil, wa ja'alahu mawsuqan bihi, dan menjadikannya siqah serta diterima riwayatnya. Jarhu ta'nu fil rawi, iaitu celaan yang ada pada perawi, wa intiqasuhu, dan kekurangannya, bima yataratabu alaihi adamu qabul riwayatihi, yang menyebabkan tidak diterima riwayatnya. Faedah untuk mengetahui ahwalur ruwat ni: kubul hadis inda ta'dir riwayah wa radduhu inda jarahihi. Faedah mengetahui keadaan perawi adalah hadis itu diterima ketika proses ta'dir perawinya dan juga menolaknya ketika proses jarah perawinya. Kemudian dari sudut maratib ta'dil wa ba'du alfaziha, peringkat takdir dan beberapa lafaznya, dia ada 6 peringkat semuanya yang menggambarkan kedudukan perawi tersebut. Yang pertama, madala ala mubalaghah fi tawsid, lafaz yang menunjukkan kemuncak kepada siqah, au kana ala wazan af'al wa hiya arfa'aha, itu dalam wazan af'al yang menunjukkan yang paling tinggi. Lafaznya contohnya mislu fulanun ilahi muntaha fi tasabut, seorang yang kemuncak dari segi orang yang paling tinggi keteguhannya. Au fulanun asbatan nas, atau si fulan itu orang yang paling teguh. Yang kedua, peringkat yang kedua, summa ma ta'akkad wasafihi bisiqah wa zalika bitakri al-lafaz mislu siqatus siqah au ma huwa bima'nahi mislu siqatus sabti.
siqatu sabitu. Okay. Kemudian lafaz dikuatkan sifat dia tu dengan siqah. Maksudnya gambaran perawi itu lafaz dia tu dikuatkan dengan siqah, wazalika bitaqriri al-lafaz, dengan cara mengulangi lafaz. Contohnya siqatu siqah, orang yang sangat-sangat dipercayai. Ataupun dengan makna siqatus sabitun, dipercayai lagi teguh. Okay. Jadi kedua-dua peringkat perawi ni dia memberi kesan kepada riwayatnya, hadisnya dia akan menjadi hadis sahih li zatihi. Kemudian peringkat yang ketiga, sama ma abira anhu bisifat dalati ala tawsiqi min ghairi tawqid, kasiqatin au hujjah au adlun dabit. Kemudian lafaz yang diibaratkannya disifat yang menunjukkan dia itu siqah tanpa ada taukid ataupun tanpa ada penegasan, seperti lafaz siqah ataupun hujjah, boleh buat hujjah, ataupun adlu dabit, perawi yang adil, lagi kuat ingatan dia. Yang keempat, summa madala ala ta'dili ma'a isy'ari bi kusur dabti anil tamam. Kemudian lafaz yang menunjukkan ta'dil, di samping yang menunjukkan bi kusur dabti anil tamam, kurangnya ingatan, kekuatan ingatan dia tu kurang sempurna. Dengan lafaz kasuduk, boleh dipercayai, au la ba'sum bihi, orang yang tidak ada kekurangan, au sadduqu lahu, orang yang jujur, au sadduqu lahu auham, orang yang jujur tapi mempunyai keraguan, auham, au sadduqu rabbuma waham, orang yang jujur dan mungkin ada keraguan. Peringkat yang ketiga, hadis dia tu akan menjadi sahih li zatihi. Kemudian peringkat yang keempat, hadis dia akan jadi hasan li zatihi. Peringkat yang kelima, sama ma laisa fihi dalatu ala tawsi' atau tajrih. Kemudian lafaz yang tidak menunjukkan perawi itu siqah ataupun jarah. Contohnya fulanu syekh atau rawi anhu an-nas. Si fulan itu seorang syekh ataupun guru, ataupun diriwayat orang ramai meriwayatkan hadis daripadanya. Au mahallahu sidqu, padanya ada kebenaran. Kemudian lafaz yang keenam, sama ash'ara, ma ash'ara bi qurbi binat tajrih. Kemudian lafaz yang menunjukkan dia hampir dengan tajrih, hampir dengan jarah, mislu fulan salihul hadis atau yaktubu hadis sahu. Si fulan itu hadisnya baik, ataupun hadisnya boleh dicatat, hadisnya dicatat, ditulis.
Jadi kesimpulannya 6 peringkat tu dia soalan dia akan tanya dalam bentuk contohnya bayyin martabah ula wasaniyah li martabah ta'di. Mana kita kena maklum bahawa dua peringkat ta'di, iaitu contohnya madar ala mubalaghah fi tawsiq, dan peringkat yang kedua summa ta'aqadu wasfihi bisiqa. Okey, begitu juga contoh soalan ditanya bayin isnataini maratib ta'did tu'addi ila dhafi al-hadis. Terangkan dua daripada peringkat ta'did yang membawa kepada hadis dia tu jadi dhaif. Contohnya peringkat yang kelima dan juga peringkat yang ke-6. Jadi hukum hazil maratib, adapun peringkat yang ketiga yang as-salasa al-aula, peringkat 1 hingga 3 tu, maka hadis kulla minhum sahih li zatihi. Jadi hadis kesemua tu adalah dia akan jadi sahih li zatihi. Wa in kana ba'da aqwa min ba'd. Sekalipun sebahagian daripadanya lebih kuat daripada sebahagian yang lain. Adapun maratib ar-rabi'ah, peringkat yang keempat, fahadi ashabiha, hadis perawinya adalah hasan li zatihi. Dan wa amma muratabatani al-khamisah was-sadisah, peringkat yang kelima dan keenam, fala yahtaju bi ahliha, hadisnya tidak boleh dibuat hujah, walakinna yaktubu hadisahum li'tibar. Akan tetapi boleh ditulis hadis mereka tu sebagai iktibar. Dan hadis kulla minhum da'if, hadis kesemua perawi ini adalah da'if bimafradihi wa yuqawwa bighairihi, kerana dia itu bersendirian dan dia menjadi kuat dengannya ada hadis lain, ada riwayat lain. Kemudian maratib jarh wa ba'du al-faziha, yang pertama madala ala talyin wa hiya ashalaha fi jarhi mislu fulanun layin al-hadis aw fihi maqal. Lafaz yang menunjukkan kepada lembut, itu maksudnya ashalha, yang paling ringan jarah dia. Mislu fulanun layanul hadis aw fihi maqal. Si fulan hadisnya lembut, maksudnya hadis jarah dia tu paling ringan, aw fihi maqal, ataupun padanya ada maqalun, ada pertikaian. Summa ma saraha bi'adami al-ihtijab bihi, kemudian lafaz yang jelas tidak boleh berhujah, dijadikan hujah dengannya, mislu fulanun la yahtaju bihi au dha'ifu au munkiru al-hadis. Contohnya si fulan tidak boleh dijadikan hujah dengannya, ataupun dha'ifu, lemah, au munkirul hadis, ataupun hadis yang mungkar. Jadi dua peringkat ini hadis dia itu jadi hadis dhaif. Yang ketiga, sama ma saraha bi'adami kitabah hadis, kemudian lafaz yang jelas tidak boleh menulis hadisnya, ataupun bisyiddatil da'fihi, ataupun dia sangat lemah. Contohnya fulanun la yaktubu hadisu, seorang yang tidak boleh ditulis hadisnya, au la tahala riwayat anhu, dan tidak halal meriwayatkan hadis daripadanya, ataupun dia tu dha'ifu jiddan, tersangat dhaif, au wahim bimarah, au dia tu tersangat lemah.
Wa'im bimar, lemah sangat dia. Okey, hadis peringkat yang ketiga tu dia akan jadi hadis da'if jiddan lah. Kemudian peringkat yang keempat, summa ma fi ittihamu bil kazbi wa nahwihi, mislu fulanun muntahim bil kazbi au muntahim bil wad'i au yusrikul hadis au sakitu au matrukun au laisa bisikah. Kemudian lafaz yang menunjukkan ada tuduhan berdusta ataupun seumpamanya. Contoh, si fulan orang yang dituduh berdusta, au muntahimun bil wad'i, ataupun dituduh mereka-rekakan hadis, au yusrikul hadis, ataupun dia mencuri hadis. Maksudnya dia ambil mata orang lain, dia masuk sanad dia. Au sakitu, ataupun gugur, au matruk, ditinggalkan, ataupun laisa bisikah, orang yang tidak dipercayai, tidak sikah. Hadis dia tu jadi hadis da'if jiddan. Yang kelima, summa madala ala wasfihi bil kazbi mislu yaqzibu au yad'ul hadis. Kemudian lafaz yang menunjukkan dia bersifat dengan dusta. Contohnya berdusta ataupun mereka-reka hadis. Dan yang keenam, summa madalu ala mubalaghah fil kazbi. Kemudian lafaz yang menunjukkan dia tu melampaui ataupun keterlaluan dalam berdusta. Wahya, dan dia adalah yang paling aswa'uha, yang paling berat. Mislu kazzabun, pendusta, au wadda'un, pembuat hadis palsu, au dajjal, au akhsaban nas, orang yang paling berdusta, au ilahi muntaha fil kazibi, orang yang kemuncak pendustaan dia, au ruknul kazib, ataupun tiang pendustaan. Okey, peringkat yang ke 5 dan 6 ini, hadis dia tu hadis maudhu' lah. Okey, jadi kena ingat peringkat-peringkat tersebut. Kemudian dari segi lafaz tu dia ada beberapa contoh dia bagi lafaz, hafal satu sajalah. Sama juga di bahagian tajrih dan juga bahagian takdir tu, kena hafal peringkat dan juga ambil satu contoh lafaz. Okey, ada pun peringkat yang pertama dan yang kedua tu hadis dia tu dhaif, la yahtaju bihi, tidak boleh berhujah dengannya kerana dia tu bersendirian, sama ada dalam bab hukum fardu, bab hukum halal, tak boleh berhujah juga dalam bab halal, bab haram. Sekalipun kana ahlul martabah saniyah, sekalipun peringkat yang kedua tu lebih rendah daripada peringkat yang pertama. Wakilahuma, dan kedua-dua hadis tu, kedua-dua perawi dari peringkat yang pertama dan yang kedua tu, boleh ditulis hadis dia yaktubu hadisahu li'ittiba, hanya untuk ittiba, bihaisu iza wujida tariqul akhar, dan yang mana sekiranya ada tarik yang lain yang seumpamanya ataupun fi darjah hasan li zatihi fa yataqawwa bihi, boleh dikuatkan dengannya, ia akan menjadi hadis hasan li ghairihi.
sebagaimana yang dinyatakan dalam Ta'rikh Hasan li ghairihi sebelum ni. Adapun peringkat yang ketiga dan keempat, fahadisuhum dha'ifun jiddan. Hadis mereka itu dha'if jiddan, fala ya'tabiru bihi, tidak boleh iktibar dengannya dan tidak boleh berhujah dengannya kerana dia itu bersedia secara mutlak. Walakin iza wajada ma'ahu tariqani, apabila didapati bersamanya dua tariq ataupun lebih banyak yang seumpama dengannya, boleh dikuat dengan kita himpun tariq-tariq itu dan ia akan menjadi dhaif saja. Contohnya hadis man hafiza ala ummati arba'i hadisan. Sesiapa yang hafal di kalangan umatku 40 hadis, ba'sallahu yaumil qiyamah faqihan, Allah akan bangkitnya pada hari kiamat sebagai orang yang faqih. Falahu turuqul qasirah syadidatul dha'fi, dan dia mempunyai turuq yang banyak yang sangat lemah, maka ulama menjadikannya bimajmu'iha, dengan menghimpunkannya dha'ifan faqat, ia menjadi dhaif saja. Adapun peringkat yang kelima dan yang keenam, faman tafarradu minhum bihadis kana mawdu'an lisubuti kazaba riwayati. Adapun peringkat yang kelima dan keenam tu, mereka bersendian daripadanya, maka hadis itu dijadi hadis maudhu' kerana telah ditetap perawi itu adalah berdusta. Man allazi yuqbalu minhu tajrih wa ta'dil, la yuqbalu jarh wa ta'dil illa min mutayaqqizu mutasabbib, kecuali orang yang sangat peka dan sangat teliti, yang mengetahui tentang sebab-sebab jarah dan sebab-sebab ta'dil. Okey, kemudian dari sudut dalil yang disyariatkan ta'dil wa jarh tu, dari segi mangkul, contohnya yang pertama tamyiz, untuk membezakan antara hadis sahih, hadis hasan dan juga hadis dhaif, dan juga untuk menutup pintu pendustaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ighlaq bab al-kadhib ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk wa fi hadza hifz li syariah, untuk menjaga syariah dan menjaganya daripada perkara yang sia-sia dan wal fasad dan rosak, hatta la yusiru al-kazibu syar'an mustamiran ila yaumil qiyamah, sehinggalah tidak menjadi pendusta itu di syariat berkekalan sehingga hari kiamat. Okey, jadi antara dalil-dalil makruh tu antum boleh ambil satu poin lah daripada 3 poin tu, untuk membezakan hadis sahih, hadis hasan dari dhaif, untuk menutup pendustaan kepada Rasulullah, dan untuk menjaga syariat daripada minal abasa wa fasad. Kemudian di dalil mangkul pula, Okey, begitu juga di mangkul tu ada lagi pendapat daripada qala Abu Bakar bin Khulad li Yahya bin Sa'id al-Quttan, amma nakhsha an yakuna haula'i allazi tariqat hadisuhum khusama'uka indallah, faqala li an yakunu khusama'i ahabba ilai min an yakuna khasami Rasulullah wa yawma idzin yaqulu li lima lam tazib kazibu an hadisi, ay la tadfa wa tub'ad an hadisi dha'fi wal wad'i bi bayani dha'fi riwayat aw kazibuhum.
Abu Bakar bin Khalid berkata kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, amma nakhsha an yakuna haula'i, tidakkah kamu takut perawi-perawi yang kamu tinggalkan hadis mereka, haula'i allazi tarakat hadisuhum khusama'uka indallah, mereka akan menjadi penentang kamu di hadapan Allah kelak. Faqala, Yahya menjawab, mereka menjadi penentangku itu lebih aku sukai daripada yang menjadi penentangku ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pada hari kiamat kelak. Yaqulu li, yang mana Rasulullah akan berkata kepadaku, lima lam tazib al-qazibu an hadisi, kenapa kamu tidak menjauhkan pendustaan terhadap hariku? Maksudnya lam tadfa wa tub'idu an hadisi, itu kamu tidak menolak dan menjauhkan daripada hariku ciri-ciri yang lemah, dan wal wad'i dan rekaan, dengan menjelaskan perawi yang lemah dan dusta, bibayani da'fir ruwat au kazibuhum. Kemudian dalil mangku tu contohnya dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Begitu juga dengan dalil daripada hadis daripada Rasulullah SAW dalam bab ta'did, inna Abdullah rajulun salih, dan juga wa qawlihi SAW fi jarhi bi'sal akhuhul ashirah wa bi'sa ibnul ashirah. Al-hukmu indal istima' jarh wa ta'did, hukum apabila berkumpul jarh dan ta'did, iza ijtama'a jarh wa ta'did fi rawi wahid, apabila berkumpul jarh dan ta'did pada perawi, seorang perawi, fa in amkana al-jam'u bainahuma fal jam'u muqaddam, wa zalika mislu hamli mutlaq min al-aqwal ala al-muqayyad, wa in lam yumkinu al-jam'u fayanzur fi tarjih bihasbil qara'in. Sekiranya boleh menghimpun kedua-dua tu, fa in amkana al-jam'u bainahuma fal jam'a muqaddam, maka itu lebih didahulukan. Wazalika, seperti menggabungkan kata-kata mutlak kepada kata-kata muqayyad. Wa in lam yumkin al-jam'u, sekiranya tidak boleh menghimpunkannya. Fayanzur fi tarjih bihasbil qara'in, maka perlu diteliti bagi nak tarjih mengikut bihasbil qara'in, perlu diteliti bagi menetapkan yang lebih kuat itu mengikut sebab-sebabnya dia, atau mengikut bukti-bukti dia, al-qara'in. Wa yura'il jarhi iza kana qad bayannahu imamun arifun bi asbabil jarhi wa asbabil ta'dil wa yusamma jarhul mufassal. Dan memelihara jarh itu apabila ahli hadis yang mengetahui sebab-sebab jarah dan ta'dil telah menjelaskannya, dan ini dinamakan penghuraian jarh, wa yusamma jarhu al-mufassir. Secara kesimpulannya, dalam bab perbahasan dari sudut jarh wa ta'dil itu perlu mengetahui pertama takrif ta'dil wa jarha, yang kedua faedah mengetahui ahwalur ruwat, dan yang ketiga maratib peringkat ta'dil dan lafaznya, hukum
peringkat tersebut. Begitu juga dengan peringkat jarah ada 6 dan lafaz dia serta hukum hadis tersebut, dan dalil dari segi akal dan dalil dari segi nas, iaitu dalil disyariatkan ta'dil wa tajrih. Jadi saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.